Paksi simetri ialah satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat pada garisan itu. Okay. Jadi garisan lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih secara tepat apabila dilipat. Jadi sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu paksi simetri. Segitiga sama sisi. Kalau kita lihat segitiga sama sisi ini, kita boleh lipat dan dia akan bertindih secara tepat dengan tiga cara. Lihat di manakah garisan paksi simetrinya. Ini yang pertama, kalau kita lipat pada garisan hijau ini, dia akan bertindih. Jadi garisan hijau ini kita kenali sebagai paksi simetri. Kemudian kita boleh lipat kiri ke kanan. Dia akan jadi bertindih juga sebab dia sama panjang. Segitiga ni sama panjang. Dan kita boleh juga lipat pada garisan biru ini dan dia juga akan bertindih. Jadi segitiga sama sisi mempunyai tiga garis paksi simetri. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai satu sahaja paksi simetrinya, iaitu di tengah. Kita boleh lipat dan dia akan bertindih jika kita lipat kiri ke kanan pada garisan merah ini. Jadi kalau kita lipat ikut garisan lain, tempat lain, dia pasti tidak akan bertindih. Jadi bila bertindih secara tepat, garisan merah ini adalah garisan paksi simetri. Segi empat sama. Segi empat sama, sisinya adalah sama panjang. Jadi untuk segi empat sama, kita boleh lipat dengan cara atas ke bawah pada garisan hijau, dia akan bertindih. Kita juga boleh lipat pada garisan merah, kiri ke kanan, dia akan bertindih. Kita juga boleh lipat pada garisan oranye, dia pasti akan bertindih secara tepat. Dan kita boleh lipat pada garisan biru dan dia akan bertindih juga secara tepat. Jika kita ada sehelai kertas berbentuk segi empat sama, kita lipat pada keempat-empat garisan ni, dia akan bertindih secara tepat. Dia tak ada baki kat tepi-tepi dia, tepat bertindih. Namanya adalah paksi simetri. Jadi segi empat sama mempunyai empat paksi simetri. Segi empat tepat. Segi empat tepat mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Sepasang atas dan bawah, sepasang sama panjang kiri dan kanan, pasangan yang kedua sama panjang. Jadi untuk segi empat tepat, kita boleh lipat dan bertindih pada garisan hijau yang pertama. Yang kedua, kita boleh lipat kiri ke kanan pada garisan merah, dia akan bertindih secara tepat. Jadi ini sahaja garisan lipatan yang boleh menjadikan lipatannya bertindih. Jadi segi empat tepat hanya mempunyai dua paksi simetri. Bujur atau oval. Baik, macam mana kita nak lipat bentuk bujur ini supaya dianya bertindih secara tepat? Kita boleh lipat di tengah-tengah kiri ke kanan, dia akan bertindih secara tepat. Dan kita boleh lipat atas ke bawah pada garisan hijau, dia akan bertindih juga. Kalau kita lipat pada garisan lain, cara lain, dia pasti tidak akan bertindih. Jadi oval hanya akan bertindih secara tepat bila kita lipat pada dua paksi simetri ini. Jadi oval mempunyai dua paksi simetri. Separuh bulat. Ini namanya separuh bulat. Bentuk separuh bulat ni di manakah paksi simetrinya? Macam mana kita nak lipat supaya dianya bertindih? Ya, kita boleh lipat
pada garisan biru ini kiri ke kanan dan ianya akan bertindih. Jadi garisan biru ini adalah paksi simetri bagi separuh bulatan. Bermaksud separuh bulatan mempunyai satu paksi simetri. Bulat. Bulat circle ada berapa banyak paksi simetri? Paksi simetri bagi bulat, apa saja garisan yang melalui titik tengah. Okay. Jika melalui titik tengah, kita lipat pada garisan ni, dia pasti akan bertindih. Pasti akan bertindih. Tengah-tengah. Jadi, kita boleh lipat macam-macam cara, macam-macam arah untuk menjadikan kertas ini, bulat ini bertindih. Jadi, untuk bulat, kita ada banyak garisan simetri. Okay. Sebab itu, kita katakan paksi simetri bagi bulat tidak terhingga ataupun infinity. Sebab kita boleh lipat macam mana cara pun kita lipat, asalkan melalui titik tengah, dia pasti akan bertindih secara tepat. Sebab itu bilangan paksi simetri bagi bulat adalah tidak terhingga. Pentagon sekata. Okay. Pentagon sekata, kita lihat bilangan paksi simetri untuk pentagon sekata. Yang pertama, kita boleh lipat pada garisan hijau. Okay, ini cara yang pertama. Yang kedua, garisan oranye, paksi simetri yang kedua. Paksi simetri yang ketiga, bucu ke bawah ke garis sisi sebelah kiri. Garisan merah adalah paksi simetri yang keempat dan garisan ungu adalah paksi simetri yang kelima. Jadi pentagon mempunyai 5 paksi simetri. Hexagon. Berapakah bilangan paksi simetri bagi sebuah hexagon? Cuba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk kita lipat hexagon sekata supaya dia bertindih secara tepat. Jadi ada 6 paksi simetri. Heptagon. Untuk heptagon, dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paksi simetri. Jadi heptagon mempunyai 7 paksi simetri. Oktagon. Oktagon sekata mempunyai 1, 2, 3, 4. Nampak kita bahagi paksi simetrinya, kita kenal pasti pada bucu ke bucu. Pasti dia akan bertindih secara tepat. So kita dah ada 4 paksi simetri. Kemudian kita boleh juga lipat dengan cara misal biru ni 5, 6, 7 dan 8. Jadi oktagon mempunyai 8 paksi simetri. Ingat kembali, paksi simetri ialah garisan lipatan di mana apabila dilipat, permukaan kedua-dua permukaan itu akan bertindih secara tepat. Jadi garisan lipatan itu kita kenali sebagai paksi simetri. Okey, itu saja pelajaran kita.